Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini di dalam subjek pendidikan Islam. Okey, pada hari ini kita akan sambung topik yang semalam, iaitu di bawah tajuk Akhlak Islamiah, menyemai kasih, menuai sayang. Okey, dipaparkan di sini adalah satu gambar lah, di mana ini adalah seorang baby di mana kalau kita tahu semua, seorang anak ini adalah tempat untuk ibu bapanya mencurahkan kasih sayang. Okey, so untuk pengetahuan awak, ini adalah anak kedua Ustazah lah ketika Ustazah baru bersalinkan dia. Okey, kita akan sambung. Sebelum kita sambung, Ustazah nak bagi awak dengar satu lagu sikit. Dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Okey, so untuk pengetahuan awak ini adalah anak yang ibu bapa awak curahkan kasih sayang sepenuhnya untuk awak, supaya awak menjadi anak yang berguna, sama ada untuk umat Islam, untuk ibu bapa khususnya, dan untuk seluruh dunia lah. So awak kena ingat, awak ini adalah satu-satunya manusia yang paling ibu ayah awak sayang. Okay. So kaitan di antara gambar dan lagu ini untuk menunjukkan bahawa kasih sayang kasih sayang sesama manusia. Okey, kita akan sambung. So di SKP kita pada hari ini, kita akan capai standard yang 6.6.5, di mana standard pembelajarannya murid dapat menerangkan hubungan di antara sifat mahabbah dengan iman. 6.6.6, murid dapat menerangkan tuntutan mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah serta kepada sesama makhluk yang lain mengikut susunan keutamaan. Di mana yang pertama kepada Allah. Okey, nanti kita akan tengoklah. Okey, 6.6.7, di mana murid dapat menerangkan cara-cara untuk menyuburkan sifat mahabbah yang diredai Allah. Terusnya 6.6.8, di mana murid dapat menghuraikan hikmah sifat mahabbah dalam kehidupan. Dan yang terakhir 6.6.9, di akhir pembelajaran pada hari ini, seharusnya murid dapat mengamalkan sifat mahabbah dalam kehidupan secara beradab dan beristiqamah. Maknanya selepas kita habis belajar tajuk ni, awak boleh terus aplikasikan sifat mahabbah ini secara beradab dan beristiqamah. Okey. Jika awak ada buku teks, boleh buka pada halaman 194. Okey, kita lihat bagaimanakah dikatakan kasih sayang ini mempunyai hubungan dengan iman. Okey, iman, antara aspek-aspek yang ada dalam iman, contohnya dalam rukun iman. So yang pertama sekali, kita kena beriman kepada Allah. Okey. Kemudian kalau kita lihat bagaimanakah kasih sayang ini dia ada hubungan dengan iman. Okey, kita tengok di sini dikatakan bahawa kasih sayang itu mempunyai kaitan yang rapat dengan iman. Okey, Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabballah au abghadallah wa a'tallah wa ma'allah faqadis takmalal iman." Okey, riwayat daripada Abu Daud. Maksudnya, sesiapa yang mencintai kerana Allah, dia cinta seseorang kerana Allah, kemudian dia benci seseorang juga kerana Allah, kemudian memberi dan menghalang pemberian kerana Allah, maknanya dibagi, tapi dalam masa yang antara lain juga dia menghalang, semuanya kerana Allah, maka sesungguhnya sempurnalah iman. Okay, hadis ini menceritakan tentang semuanya semata-mata kerana Allah. So Allah ini merujuk kepada iman kita beriman kepada Allah. Okay, kita lihat apa yang dikatakan dengan hadis ini. Hadis di atas menerangkan bahawa umat Islam perlu berkasih sayang kerana Allah. Semata-mata kita berkasih sayang ini kerana Allah. Dan kalau kita nak benci juga, semata-mata kerana Allah. Okey, membenci itu bukanlah suka-suka kita nak membenci. Tetapi membenci itu, contohnya kita benci perbuatan yang menyalahi.
Maksudnya kawan kita tu mencuri. Okey. So perbuatan ini menyalahi syarak. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang Allah tak suka, Allah benci. So kita benci perbuatan ini, perbuatannya. Bukannya kita benci pelakunya. Contoh yang buatnya adalah Karim. Okey, Karim ni sifat dia mencuri. Dia suka mencuri. Yang kita benci adalah sifat Karim. Kita tak benci Karim, tapi kita benci sifat Karim. Okey, kita benci ni kerana dia melanggar perintah Allah. Semata-mata semuanya kerana Allah. Okey. So nampak tak di antara ini, di antara salah satu aspek itu mempunyai hubungannya dengan Allah. Kita benci, kenapa kita benci? Kat sini tadi, kenapa kita benci? Kerana benda itu berkaitan dengan perkara yang Allah larang. Contohnya macam orang minum arak. Orang minum arak pun kita benci dia kerana dia telah melanggar perintah Allah. Semata-mata benda tu kerana Allah. Kita mencintai kerana Allah. Apa yang dimaksud mencintai ni? Bukanlah kita love kat orang tu, bukanlah kita jatuh hati, fall in love ke apa, bukan. Okey, mencintai maksudnya kita suka dekat seseorang itu. Maknanya kita suka akhlak dia yang baik. Kan Allah sentiasa menyuruh kita melakukan kebaikan, menunjukkan peribadi yang mulia. Kita suka seseorang itu kerana contohnya Aminah suka kepada Siti yang suka bersedekah. So sedekah itu adalah amalan yang Allah suka. So kita suka perbuatan yang bersedekah tadi semata-mata kerana Allah. Okey. Okey, itu adalah kaitan di antara hubungan kasih sayang dengan iman. Bagaimana kasih sayang mempunyai hubungan rapatlah dengan iman. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah tuntutan berkasih sayang. Tuntutan berkasih sayang ini bermaksud kita dianjurkan. Okey, tuntutan ni maksudnya kita dianjurkan, kita digalakkan untuk berkasih sayang. Okey, kita tengok yang pertama, saya sayang Allah. Kita sayang Allah kerana Allah ini Maha Pemberi rahmat dan juga Maha Pemberi nikmat. Kerana sifat Allah itu yang suka beri rahmat dan juga nikmat. Okay, Allah memberikan nikmat kepada saya dalam pelbagai bentuk lah. Contohnya nikmat iman, kesempurnaan tubuh badan, memberikan nikmat kesihatan, memberikan nikmat dikelilingi orang-orang yang tersayang. Ini semua adalah nikmat. Maknanya tuntutan kita berkasih sayang ni, kita sayang Allah atas sebab apa? Tapi sebenarnya kita sayang Allah ni tanpa perlu sebab pun. Tapi ini nak tunjukkan bahawa ini adalah tanda-tanda, ini adalah merupakan ciri-ciri kenapa kita sayang Allah. Okay, kita tengok firman Allah daripada surah An-Nahlu ayat 18 yang bermaksud jika kamu menghitung nikmat Allah, kita nak kira nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita ni. Nascaya kita tak akan dapat hitungnya satu per satu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, maknanya kalau kita nak kira nikmat Allah ni memang tak boleh lah. Cuba awak kira sekali awak dalam sehari berapa kali awak bernafas. Tu pun dah tak boleh nak kira. Apatah lagi kita nak kira nikmat yang Allah bagi kepada kita. Contohnya rezeki. Contohnya air susu ibu yang kita minum dulu. Agak-agak berapa liter air susu ibu yang kita minum dulu. So itu adalah nikmat Allah yang kita tak, antara nikmat Allah yang kita tak boleh nak hitung lah. Sedangkan nikmat Allah ini lagi banyak. Okey, so yang pertama sekali mengikut cartanya adalah yang pertama sekali kita sayang Allah. Nombor satu mesti sayang Allah. Kan ada dulu awak time sekolah tadi awak nyanyi satu saya sayang Allah, dua sayang Rasulullah. Macam itulah. So aturannya yang pertama sayang Allah, yang kedua kita sayang Rasulullah. Kenapa kita sayang Rasulullah? Kerana baginda sanggup menanggung pelbagai ujian ketika menyampaikan dakwah. Ujian ni macam-macam sehinggakan dilemparkan dengan najis, disekat daripada kaum kafir Quraisy tu, sekat sistem kehidupan Nabi, kemudian dihina, diancam untuk dibunuh. Itu antara ujian-ujian yang baginda terima semasa menyampaikan dakwah. Okey, dalam usaha baginda, dengan usaha baginda menyampaikan dakwah ini, maka Islam tersebarlah sehingga kita menjadi umat Muslim. Okey, so dalam ni puteri ni cakap, saya berdoa semoga
saya memperolehi syafaat baginda dan dikurniakan nikmat syurga. Okey, yang kedua ni kita sayang kepada Rasulullah. Okey, kita lihat firman Allah daripada surah Ali Imran ayat 31 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. So kita tengok, kita dah tengok dua tuntutan berkasih sayang. Kita tengok tuntutan yang seterusnya. So kita dituntut untuk berkasih sayang dengan siapa agak-agaknya yang ketiga ni. Okey, so yang ketiga ni mestilah kepada ibu bapa. Okey, kerana ibu, putera ni cakap, kerana ibu saya telah melahirkan saya. Melahirkan saya ni, proses kelahiran ni ada dua lah, sama ada secara normal ataupun secara caesar. Tak kisah apa-apa cara pun ibu awak lahirkan awak, tetapi awak perlu tahu bahawa proses untuk melahirkan awak itu adalah satu proses yang sangat bersusah payah. Hargailah hargailah ibu awak. Dan yang ni untuk ibu, dan dia cakap ayah saya memberi nafkah kepada saya. Okey. So kebanyakan pelajar-pelajar di Semak Kajang ni hidup dalam keluarga yang senang lah, boleh katakan majoritinya hidup dalam keluarga yang senang. Ada segelintir sahaja murid-murid yang berasal daripada keluarga yang B40. Okey. So untuk pengetahuan awak, ibu ayah awak ni mencari rezeki ni, mencari nafkah ni, dia tak kira penat ataupun lelah. Dia mencari tu semata-mata untuk dia menunaikan segala kemahuan awak, segala hajat awak. Tetapi amatlah berduka cita sekiranya awak menjadi anak yang tidak mendengar kata. Sedangkan ibu dan ayah awak ni tidak berkira dengan awak, memberikan kasih sayang yang sepenuhnya. Okey, so putera ni cakap lagi, mereka berdua mengasihi saya dan juga mendidik saya. Time awak kecil, time awak jadi baby tu, malam-malam ibu ayah awak ni kadang-kadang dia tak tidur tau. Sebab apa? Kalau dia nampak nyamuk tu, dia marah sangat kat nyamuk, sebab nyamuk tu nak gigit awak. Okey, tu contohlah. Okey, saya juga sayang adik-beradik saya kerana mereka banyak membantu saya. Okey, ni pun bagus, menunjukkan bahawa dia sayang kepada keluarga dia. Okey, firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-14 yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya yang telah mengandungkannya dengan menanggung kepayahan. Awak tengok ya, dalam ayat Quran ini pun telah dikatakan bahawa, telah dinyatakan bahawa mengandung itu adalah satu kepayahan dari awal mengandung hingga akhir menyusu. Dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Ingatlah, kepadaku jualah tempat kembali untuk menerima balasan. Okey, maksudnya, jika awak menderhaka kepada ibu bapa awak, maka di akhirat nanti Allah akan berikan balasan. Balasannya adalah seksa api neraka. Tapi jika awak memberikan kebaikan, menjadi anak soleh, menjadi anak solehah, maka di akhirat nanti pun akan dapat balasan. Balasannya adalah dimasukkan ke dalam syurga. Okey. Bila sebut pasal ibu bapa ni, Ustazah selalu ingatkan awak bahawa awak kena ingat dalam dunia ini, Ustazah selalu cakap pasal the power of doa. Di mana doa kedua ibu bapa kita adalah, terutamanya ibu lah. Doa seorang ibu itu adalah doa yang paling mustajab. So beruntunglah kita yang masih ada ibu bapa. Ustazah pun masih ada ibu bapa lah, alhamdulillah. So awak kena ingat, awak berjaya pada suatu masa akan datang tu bukanlah semuanya semata-mata kerana Allah, kerana awak, tetapi ada juga keberkatan doa ibu yang Allah telah makbulkan. Okey. So tuntutan untuk awak berkasih sayang yang seterusnya, yang nombor 4 adalah saya sayang semua orang Islam. So tuntutannya adalah kita berkasih sayang dengan orang Islam kerana mereka adalah saudara seagama. Saya berasa gembira dan selamat berada bersama dengan masyarakat Muslim. Saya juga kasih kepada orang yang bukan Islam kerana kehadiran mereka memberi peluang kepada saya untuk berdakwah dan juga menambah kebajikan. Okey, berdakwah ini bermaksud banyak caralah untuk kita berdakwah. Caranya dengan kita menunjukkan akhlak yang baik juga adalah
salah satu cara untuk kita berdakwah supaya orang itu tertarik dengan memeluk Islam. Okey, kita tengok dalam firman Allah daripada surah Luqman ayat 18, janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Maknanya kat sini kita bongkak takbur, kita memandang rendah kepada manusia yang lain. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takbur dan membangga diri. Siapalah kita hendak mempunyai sikap takbur, bongkak, bangga diri ni, sedangkan kita ni hanyalah manusia yang kerdil sahaja. Yang seterusnya yang kelima, tuntutan sayang kepada siapa adalah sayang kepada flora dan fauna. Kepada flora dan fauna ini, di mana flora menjadikan hidup saya lebih indah. Apa itu flora? Dan apa itu fauna? Cari apa itu flora dan apa itu fauna. Fauna pula mengekalkan keseimbangan ekosistem bumi lah. Flora dan fauna juga membekalkan sumber makanan yang halal. Contohnya apa? Contohnya seperti membekalkan pokok padi dan memberi faedah kepada kesihatan. Contohnya macam kalau buah limau tu, dia bagi apa? Buah limau, buah oren, bagi vitamin C. Tu antara contoh lah. Dalam sains lebih banyak lah contoh-contoh flora dan fauna. Seterusnya kita lihat cara menyuburkan sifat berkasih sayang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah cara-caranya? Cara yang pertama, tolong menolong ke arah kebaikan dan berpesan dengan kebenaran. Kebiasaannya kalau soalan tanya, dia akan tanya terangkan 2 cara. So bila perkataan terangkan, kena ada isi dan huraian. Di antara isi dan huraian yang kat sini ni kena ada apa? Kena ada kabus. Kebanyakan murid dia suka buat isi je. Tolong menolong ke arah kebaikan. Kalau awak bagi isi sahaja akan dapat 1 markah. So dalam buku teks kebiasaannya dia akan bagi isi sahajalah. So awak yang kena kembangkan untuk menjadi huraian. Kita tengok yang kedua. Cara untuk suburkan kasih sayang, kita hendaklah bersangka baik dan menutup aib orang lain, menutup aib orang lain. Ini isi. Contohnya kita ambil isi yang ni, menutup aib orang lain. So apa kabusnya? Supaya apa, sambunglah apa huraiannya. Nombor 3, menjaga tutur kata. Ini isi. Ini antara contoh isi dan huraian yang lengkap lah. Supaya tidak menyakiti hati dan perasaan. Ini kabus, supaya. Nombor 4, memberi hadiah dan menziarahi anggota keluarga. Ini semua isi. Memberi hadiah, menziarahi anggota keluarga, guru dan juga rakan. Kebiasaannya kalau macam ahli keluarga ni, kalau contohnya hari lahir ibu awak, awak bagilah hadiah dekat dia. Apa yang selalu saya sarankan kepada anak murid, bila tiba hari lahir awak, hari lahir birthday awak tu, pertama sekali awak kena ucapkan terima kasih dekat ibu awak. Sebab ibu awak telah bersusah payah melahirkan awak. Awak cakap kat ibu awak, ibu terima kasih kerana lahirkan Karim. Ibu terima kasih kerana telah membesarkan Karim jadi anak, sehingga jadi manusia yang berguna ni. Kalau duduk asrama, contohnya duduk asrama ketika time happy birthday awak tu, awak telefon lah mak ayah awak. Telefon mak awak. Contohnya Fatimah call mak dia. Mama, terima kasih mama kerana melahirkan Fatimah, menjaga Fatimah sehingga Fatimah besar. Call mak ayah. Kadang-kadang mak ayah awak ni dia tak nak hadiah pun, asalkan awak dah ingat kat dia. Itu pun dah memberi makna kepada dia. Kalau awak bagi hadiah lagilah dia berasa gembira. Hadiah tu tak semestinya mahal untuk menunjukkan kasih sayang awak. Hadiah itu mengikut keikhlasan awak lah. Kadang-kadang ada murid yang buat kad kepada ibu ayah dia. Cara seterusnya adalah dengan menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang muda. Yang ni pun sudah terangkan semalam lah. Ini isi juga. Tengok yang ke-6, merendah diri kepada orang lain. So dia ada bagi 6. Dalam buku teks ada 6 cara. Hanya cara yang ketiga sahaja lengkap, ada isi dan huraian.
Yang lain itu hanya ada isi saja. Awak kena tambah huraian sendirilah. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Apakah hikmah sifat kasih sayang dalam kehidupan? Apa hikmahnya? Hikmah ni biasanya dia berbentuk positif. Okey, yang pertama memenuhi tuntutan agama. Okey. So kalau dibagi soalan hikmah, biasanya sama juga macam cara tadi. Markahnya 4. Dia mesti akan tanya, terangkan, huraikan, jelaskan. Soalan mesti biasanya akan tanya begitulah. Okey, kalau dia minta dua hikmah, maka awak kena bagi isi dan huraian. Sama juga isi dan huraian. So tengah-tengah ni kena ada kabus. Okey. Kerana Allah dan Rasulullah SAW mengajak umat Islam berkasih sayang. Okey, so yang ini isi, yang ini adalah huraian. So ini adalah kabus lah. Okey, kalau contohnya yang ayat seterusnya tak bagi pun tak apa. Tapi kat sini dia nak memahamkan awak lah. Hikmah awak bersifat kasih sayang ni kerana memenuhi tuntutan agama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW mengajak umat Islam berkasih sayang. Sebagai Muslim, kita dituntut mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Okey, apa yang bermaksud lebih daripada segala-galanya ni? Maknanya kita sayang Allah dan Rasul ni paling utama. Segala-galanya tu nombor 2. Okey, nombor 3. Nombor 2 apakah hikmah sifat kasih sayang yang kedua? Meraih perasaan cinta mengikut peraturan dan bimbingan agama. Okey. Meraih maknanya kita meraihkan perasaan cinta kita tu dengan berlandaskan agama. Contohnya kita cinta kepada harta. Tak salah kita nak cinta kepada harta, tetapi kita kena ikut garis panduan yang Allah telah tetapkan. Contohnya memperoleh harta daripada sumber yang halal, memperoleh harta daripada jalan yang betul. Jangan pula semata-mata nak mendapatkan sesuatu awak mencuri. So itu adalah jalan yang salah lah. Harta itu contohnya kalau kita tengok, saya suka cerita pasal sabun basuh baju. Sabun basuh baju ni pada asalnya ia adalah halal. Tetapi ia menjadi haram apabila awak ambil sabun basuh baju Ali. Sebab contohnya nama awak ni Karim. Okey, sebabnya Karim telah ambil sabun Ali tanpa kebenaran, sedangkan pada awalnya sabun ini haram, tetapi dengan perbuatan awak ambil tanpa kebenaran itu, maka ia menjadi halal. Maka ia menjadi haram. Okey, dengan cara yang betul dan baik. Contohnya, macam mana nak memperolehi harta dengan cara betul dan baik? Contohnya bekerja. Contoh lagi, meminta. Contohnya minta kepada kawan lah. Tapi perlu diingat, di antara meminta dan memberi, sebaik-baiknya adalah memberi. Okey. Okey, so itu sahaja tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan kasih sayang. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang berikutnya dengan tajuk yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.